Dengan perkembangan terkini dari kejohanan badminton berpasukan Asia, di mana pembuka saingan aksi perseorangan wanita utama negara AS Kisona bertemu dengan pemain ranking ke-72 dunia Natsuki Nidaira. Kisona akui gagal mengawal perlawanan susulan keadaan angin tidak menentu di gelanggang menyaksikan dia tewas mudah. Opponent saya control lebih baik dari saya. Saya nampak saya kurang mistake tapi yang banyak bola yang out belakang. So I think saya quite low kat control the wind. Kalau saya kurangkan itu, might I can win the match. I think saya dapat experience macam mana win dia. So saya rasa saya boleh buat lebih baik daripada hari ini. Aksi kedua diteruskan dengan wakil perseorangan kedua negara Yu Ji-kwan menentang juara remaja dunia 2019 Riko Gunji. Pemain berusia 21 tahun itu mampu beri saingan sengit dan tekanan kepada lawan dalam set pertama biarpun tewas 17-21. Perkara sebaliknya terjadi di set kedua apabila Gunji mudah menamatkan perlawanan sekaligus menyumbang mata kedua buat Jepun selepas menewaskan Zijuan 21-7. Saya rasa overall okey dalam game tadi. Maybe dalam second game tu ada mistake banyak sebab maybe saya agak mau cepat matikan opponent, so banyak mistake. Maybe ketahanan kaki saya kena improve sebab kalau sebab ketinggian saya tak tinggi sangat, so saya kena movement saya kena cepat ya. Saingan perseorangan seterusnya, pemain yang baru sahaja dinaikkan pangkat ke skuad senior Siti Nur Syuhaini berjaya menyumbang mata pertama buat Malaysia selepas tewaskan Hina Akechi. Siti cakap mengawal tekanan menggalas tanggungjawab memburu mata pertama buat Malaysia sehingga mudah menewaskan lawan dalam aksi straight set dengan keputusan 21-16, 22-20 sekaligus meningkatkan semula semangat baki wakil negara meneruskan saingan pertama kumpulan Y. Tidak ada tekanan untuk saya. Cuma mungkin ada sedikit lah sebab first two match tu Malaysia tak dapat main, so saya rasa ada tekanan sikit dari situ. Okey lah untuk saya. Mungkin dari segi ketinggian kami sama, so saya rasa lebih mudah untuk saya bermain dengan dia. Ada sedikit takut tapi saya cuba untuk dapatkan poin untuk tim dia. Second set tu saya cuba untuk tukarkan dari segi game saya. Dan saya rasa saya perlu tahan lagi dalam court dan saya keluarkan apa yang saya ada tadi. Okey, wartawan Nadi Arina Shakira Zulkifli kini berada di Shah Alam untuk perkembangan terkini secara langsung. Kita terus saja bersama dengan Shakira. Okey, Kira, ada perkembangan terkini tak dua perlawanan bergu wanita? Ada anything yang Kira boleh share dengan kami di sini? Sorry Dayang, tak berapa nak clear. Ada apa-apa perkembangan ke yang Shakira boleh share daripada sana kepada kami dekat sini? Oh, perkembangan. Of course, perkembangan yang menarik di mana Malaysia menewaskan Jepun 3-2 selepas Malaysia sendiri ketinggalan 2-0 di mana Kisona memulakan aksi pertama dan Cishuan juga memulakan diikuti dengan aksi Cishuan aksi kedua iaitu di mana Malaysia tewas 0-2 kepada Jepun dan baki 3 perlawanan iaitu Siti, Perlitan dan juga Valerie dan Anna dan juga Teo Mek Sing berjaya membawa Malaysia mendahului kumpulan Y Dayang. Okey, tapi yang paling menarik sekali rasanya adalah tentang bergu wanita. Ada apa-apa tak yang Kira rasa boleh update kami tentang bergu wanita? Okey, untuk bergu wanita di mana tadi kita mulakan dengan aksi Perlitan dan juga Valerie, ketiadaan Emtina tidak mengganggu Perlitan dan juga Valerie menyumbang mata kepada Malaysia dan diikuti dengan Anna Ching dan juga Teo Mek Sing memberi mata kepada Malaysia Dayang. Okey, lepas ni kita akan cerita lebih banyak sedikit tentang Emtina lah, tapi kita nak recap semula tentang pertemuan di antara Cishuan dan juga Riko Gunji.
Macam mana boleh kalah ni Kira? Adakah surprise ataupun Rico ni memang susahlah kita nak tackle sebenarnya? Okey Dayang, kalau nak diikutkan memang Cishuan ini mempunyai kelebihan di atas kertas kalau nak berbanding dengan pihak lawan, di mana Cishuan memiliki ranking lebih tinggi iaitu di kedudukan ke-126 dunia berbanding dengan lawannya iaitu di kedudukan 181. Dan satu lagi bekas juara remaja dunia 2019 iaitu wakil Jepun itu sudah lama tidak beraksi di pentas kompetitif. Kali terakhir dia beraksi di pentas kompetitif ialah pada Oktober tahun lalu iaitu kira-kira 3 bulan sudah tidak beraksi. Manakala Cishuan pula baru saja kali terakhir dia beraksi di pentas kompetitif pada Disember lalu. Cuma apa yang menjadi punca ataupun faktor kekalahan Cishuan, dia akui dia terlampau gopoh untuk menamatkan perlawanan untuk mencari kemenangan pertama buat Malaysia. Apatah lagi selepas Malaysia ketinggalan 1-0 apabila Kisona tewas dalam aksi pertama. Dan perkara itu sekaligus mengganggu fokusnya dan memberi peluang kepada pihak lawan untuk mengawal perlawanan Dayang. Okey, since Kira dah mention tentang Kisona, dekat mana pula kesilapan S Kisona sampai dia kecundang dekat tangan Natsuki Nidaira Kira? Okey Dayang, Kisona sebelum ini pernah katakan kepada saya bahawa dia sebenarnya nak bangkit fresh lah dalam musim 2022 ini selepas dia melalui detik hitam pada tahun 2021. Dan dia rasa sangat bertanggungjawab selaku perseorangan wanita utama negara yang akan turun beraksi dalam perlawanan pertama bagi merebut mata yang boleh membantu rakan sepasukannya ataupun meningkatkan semangat rakan sepasukannya yang lain. Tapi apa yang terjadi hari ini tidak memihak kepada Kisona selepas dia menghadapi masalah untuk mengawal ataupun handle situasi angin yang tidak menentu di venue ini. Tetapi lawannya Natsuki Nidaira hari ini lebih bagus mengawal keadaan ataupun situasi angin yang berlaku tadi. Kisona masih dalam fasa menyesuaikan diri di gelanggang ini Dayang. Okey. Kira tentang Siti Nursyuhaini pun kita nak tahu jugalah. Mungkin Kira boleh ulas sedikit macam mana kemenangan Siti berjaya motivate pasukan wanita sebab kemenangan dia memang sangat penting untuk tim kali ini. Okey Dayang, saya ada tanyakan kepada Siti tadi sama ada dua kekalahan awal Malaysia itu memberi pressure kepada dia ataupun tidak untuk beraksi ataupun sekaligus merebut mata pertama buat Malaysia. Tetapi cara dia jawab ataupun cara dia bercakap, dia seolah-olah memang ada pressure tu, cuma dia dapat handle pressure di atas gelanggang. Kalau kita tengok memang set pertama dia berjaya menewaskan lawan dengan mudah. Namun di set kedua dia ketinggalan pada awalnya dan bangkit untuk memberi mata pertama buat Malaysia Dayang. Walaupun dia baru jadi naik pangkat tapi kita boleh nampak yang dia ni seorang yang matang kan. Okey, Kira sempat tak dapatkan apa-apa reaksi daripada Pearly dan juga Valerie. Kita nak dengar dululah reaksi daripada mereka. Boleh Kira? Boleh Dayang. I think first time bagi kita partner, I think ini sudah okay lah. Tapi still a lot of communication side we need to move on. Okey, 2 jam sebelum kejuaraan bermula, Tina tak dapat diturunkan dan you perlu digandingkan dengan Valerie. Mungkin tentu you rasa macam mana, you boleh lakukan tak? I think for team event, kadang-kadang ini akan happen lah. So I just give my best and try to support her and fight together. Sebelum ni pernah training sama-sama? Adalah kadang-kadang training kita ada stretch hair main, so it's normal lah. Eli, adakah tadi you main untuk Tina? Ya, mesti lah dia ada tag saya, dia pun sedih lah. So I think ini saya pun fight for her. Macam mana dia tahu ke macam mana dia boleh tu? Memang saya tak tahu lah.
Tapi pun terkejut lah. Perli memang betul-betul terkejut bila dapat Ya, berita ni. mesti terkejut lah bila tahu dia. So, tapi kita pun just have to move on. What time tadi Perli tahu yang Tina positif tak dapat berganding bersama? Sorry? What time tadi Perli tahu yang Tina tu positif tak dapat main bersama? Tadi line up lah. When line up, sebab coach pun tak message saya. Valerie, macam mana ganding dengan Perli untuk BATC ni? It's a good experience for me to partner with Pearly. I learn more with her. So, thanks for it. She teach me many. It's a very good experience for me. Okey, kita memang teruja lah nak dengar kedua-dua pemain ni. So, Kira, macam mana dengan persiapan mereka untuk esok? Kira, adakah mereka betul-betul bersedia untuk perlawanan seterusnya? Okey Dayang, kalau dalam perlawanan tadi, kemenangan Siti tu sekaligus boleh meningkatkan semangat baki rakan sepasukannya untuk beraksi dalam aksi menentang Jepun tadi. Saya fikir kemenangan hari ini akan meningkatkan lagi semangat mereka untuk menentang India esok. Dan saya fikir Malaysia mungkin akan menurunkan atau menaruhkan line up yang sama seperti hari ini. Tidak akan begitu banyak perbezaan untuk perlawanan kedua esok. Cuma apa yang akan membezakan mungkin adalah strategi barisan kejurulatihan untuk menyusun turutan siapa yang akan beraksi akan diturunkan lebih awal, kedua ataupun terakhir. Untuk sekarang masih lagi belum tahu line up kedua-dua pasukan Malaysia dan juga India, tapi prestasi cemerlang yang apa yang saya nak kongsikan adalah prestasi cemerlang yang ditunjukkan oleh Siti tadi. Sebenarnya Dayang pun cakap dia matang. Saya fikir memang dia matang kerana dia sendiri bersedia jika jurulatih menurunkan dia dalam aksi pertama menentang India esok. Wow, first to compete esok Okey, tapi tak apa sebab ni memang hot topic, memang semua tertanya-tanya. Apa update status Tina yang terpaksa dikuarantin akibat COVID-19 sekarang ni, Kira? Okey, sebenarnya Tina tadi baru sahaja diuji positif COVID-19. Keputusan itu keluar kira-kira 2 jam sebelum pembuka perlawanan kejohanan berpasukan Asia bermula jam 4 petang tadi. Jadi Tina memang terpaksa melupakan hasratnya untuk beraksi di kejohanan ini. Apabila saya difahamkan, dia perlu menjalani tempoh kuarantin sehingga Ahad ini, which is Ahad ni hari final. Apa yang lebih bernasib baik, Perli merupakan kontak rapat Tina, namun dia diuji negatif. Keputusan yang keluar tadi adalah negatif. Jadi kita belum lagi dapat tengok gandingan Perli dan juga Tina selepas Piala Sudirman tahun lalu, kerana pada Piala Uber Perli yang tak ada, Tina terpaksa digandingkan dengan Lee Meng Yen, dan kali ini Tina tak ada, Perli terpaksa digandingkan dengan Valerie. Dan apa yang Perli katakan tadi, dia sangat terkejut dengan keputusan Tina diuji positif COVID-19 dan dia kata kemenangan ini adalah untuk Tina. Oh, that is so sweet. Okey, terima kasih Syakira atas perkongsian anda. Kira pun jaga-jaga ya dekat sana. Make sure ada social distancing. Thank you, Kira. Terima kasih Dayang. Bye.